kita ingin tinjau berkenaan dengan pemantauan di benteng negara. Untuk itu, sekali lagi bersama dengan saya, panggilan video adalah Laksamana Madya, Datuk Aris Adi Tan Abdullah, Komander National Task Force NTF. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Ya, Khabar? Alhamdulillah sihat juga. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini dalam kesibukan memantau benteng negara. Mungkin yang pertamanya kalau kita boleh tanyakan berkaitan dengan op benteng dan juga cabarannya sepanjang bulan Ramadan ini. Mungkin ada perkembangan yang ingin dikongsikan. Silakan Datuk. Mula sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kerana beri slot kepada NTF pada pagi ini. Sebenarnya sehingga kini benteng telah berjaya melakukan lebih daripada 20,000 tangkapan dan nilai rampasan kita dah menjangkau lebih daripada 450 juta. Tapi untuk musim ataupun bulan Ramadan ini, aktiviti penyeludupan bahan terlarang seperti daun ketum, minuman keras dan juga rokok tidak berkurangan. Bahan kawalan seperti keperluan harian mercun semakin meningkat dan konsisten setiap hari. Ia merupakan sumber pendapatan rakyat tempatan di sepadan kita. Ya. Dalam tempoh ini juga jumlah sebanyak lebih kurang 4.2 juta nilai rampasan telah direkodkan. Ya. Dalam tempoh ini juga seramai 19 orang tekong, 29 orang penyeledup dan juga 292 parti telah ditahan. Ya. Tangkapan parti ini melibatkan seramai 149 parti yang masuk, 47 parti yang keluar dan 56 parti yang ditangkap domestik. Tangkapan tekong pula melibatkan warga Malaysia seramai 12 orang, Indonesian 5 dan Filipin 2. Manakala tangkapan penyelundup melibatkan warga Malaysia seramai 25 orang, Thailand 3 dan Pakistan 1 ya. Ya. Dan pergerakan keluar dan masuk parti masih bertumpu di Johor, di negeri Johor, Selangor, Sarawak dan juga pantai timur Sabah. Manakala aktiviti penyeludupan barangan kekal konsisten di utara semenanjung Malaysia. Datuk, kita melihat kepada visual-visual pemantauan yang dilakukan dari udara kepada ke laut-laut ataupun perairan di negara kita. Melihat kepada cabaran sekarang ini dengan pendatang asing tanpa izinnya parti, dengan cabaran COVID-19 sekarang ini bulan Ramadan, bagaimana sebenarnya pemantauan itu dilakukan dan anggota ini diberikan arahan untuk melakukan pemantauan yang terbaik, Datuk? Memang di bulan Ramadan ini anggota agensi keselamatan dan juga penguatkuasa benteng ini tetap menjalani ibadah berpuasa. Walaupun cabaran yang dihadapi seperti bertugas dalam keadaan panas terik, keletihan dan juga berbuka puasa di lautan ataupun outpost kawalan seakan sudah menjadi rutin mereka. Tapi demi mengalas tugas dan amanah untuk negara, maka kedatangan bulan Ramadan tidak mematahkan semangat mereka berkat pengalaman serta latihan selama inilah. Manakala yang menjadi cabaran kita adalah modus operandi sindiket penyeludup aktif di kalangan rakyat tempatan dan berubah seperti waktu menjalani aktiviti di waktu maghrib ataupun daripada waktu berbuka sehingga ke sahur meninggal. Satu lagi adalah strategi mereka meninggalkan barangan duduk di lokasi ataupun dump point semakin kerap. Dan juga mereka memperbagaikan mod pengangkutan seperti lori trailer, Grab dan juga e-hailing dan menggunakan laluan-laluan haram yang barulah. Selain dari itu, pergerakan keluar masuk parti dilihat konsisten setiap minggu. Sama ada melibatkan warga Indonesia majoritinya maupun Thailand. Selain daripada itu pekerja migran Indonesia ataupun kita panggil PMI akan bergerak keluar pulang ke Indonesia menjelang Ramadan hingga Aidilfitri secara aktif beramai-ramai sama ada melalui jalan darat ataupun laut
juga mereka memilih laluan tikus bagi mengelak mengikut prosedur pemeriksaan kesihatan dan dikuarantinkan, dan juga mempergiatkan promosi dan juga pasaran. Perkara yang sama juga berlaku kepada parti daripada Thailand lah. Petunjuk-petunjuk yang saya sebutkan tadi seperti penularan virus varian baru di negara selantau dan sebagainya, semua ni adalah amalan awal untuk unit beroperasi sentiasa berada di tahap yang lebih bersiap siaga untuk menghadapi ancaman semua ni lah. Itulah sedikit cabaran yang kita hadapi di musim Ramadan. Ya, Datuk, yang terakhir mungkin boleh berikan harapan kepada rakyat Malaysia terutamanya yang menonton pada pagi ini sekiranya ingin membantu memberikan maklumat dan informasi berkaitan dengan segala pemantauan yang dilakukan ini. Silakan. Baiklah, saya rasa saya nak untuk yang semua 19 agensi yang bersama dengan National Task Force ni, saya memohonlah supaya kita semua menekat dan juga sebelah suara untuk melaksanakan outbanding yang bersepadu ini. Seperti kita selalu dengar dalam, izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris, if you want a different result, you can't be doing the same thing. We require to adopt a different strategy lah. Dan saya percaya outbanding ataupun pendekatan benteng ini adalah sesuatu yang berlainan. InsyaAllah akan bagi output yang lebih memberangsangkan. Selain daripada itu, tanggungjawab membesarkan negara bukan dikalah sepenuhnya oleh pasukan keselamatan sahaja. Ia melibatkan semua pihak masyarakat, netizen dan semua peringkat rakyat Malaysia. Keseluruh itu saya mintalah supaya orang-orang tempatan janganlah terlibat menjadi pengkhianat negara dengan menjadi tekong dan dalang dalam sebarang aktiviti pencerobohan. Teruslah minta semua memberikan sokongan kepada pasukan keselamatan dan memberikan saranan yang membina dan hindari penularan berita yang palsu. Selain itu, saya selaku Komandan National Task Force juga mewakili semua melafazkan ikrar akan memerangi penceroboh parti sehingga akan umbi dan akan terus komited untuk memperkasakan perbatasan negara. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang maklumat mengenai parti, sila hubungi kepada talian ataupun hotline NTF. Saya bacakan nombornya, iaitu 011-62-51-1223. Itu sahaja. Terima kasih banyak. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Diharap dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya, insya-Allah. Itu harapan kami. Assalamualaikum, jumpa lagi insya-Allah. Laksamana Madya Datuk Aris Aditan Abdullah, Komander National Task Force NTF yang bersama dengan kita pada pagi ini, sudi untuk berkongsi berkaitan dengan perkembangan pemantauan di benteng negara. Benteng